Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan sambung tadabbur surah Luqman juzuk ke-21 bermula daripada ayat 25. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok munasabah dipanggil coherence antara ayat-ayat yang ada di dalam surah ini, Allah Subhanahu wa taala sebelum ini telah buktikan dalil-dalil tauhidnya Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam pelbagai ayat lah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bagi tahu selepas berlakunya jidal, berlakunya argument di antara orang musyrikin Makkah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala, rasul yang diutuskan membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara isu yang dibangkitkan, yang dibahaskan ialah berkaitan dengan kekuasaan Allah, berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas bukti demi bukti dibawa, sama ada bukti tersebut bersifat mukjizat Al-Quran ataupun bersifat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mana boleh dilihat dalam alam ini, makalah sekali mereka sebenarnya mengaku, mereka sebenarnya mengiktiraf di dalam hati mereka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Esa. Dan apabila ditanya, mereka juga menjawab bahawasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mana telah mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Cumanya kerana mereka adalah orang yang keras kepala, mereka tidak mahu untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam sembahan mereka, dalam ibadat mereka, dalam cara hidup mereka. Dari sudut i'tiqad dalaman, Allah Subhanahu wa taala yang cipta 7 petala langit, 7 petala bumi, mereka beriman tuan-tuan. Bahkan nanti kita akan jumpa dalam ayat yang ke-32 bagaimana apabila mereka berada di dalam kesusahan, berada di dalam kapal di tengah-tengah lautan, dilambung oleh ombak yang menggila, nah sekali mereka akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selamatkan mereka juga. Jahadu biha, mereka mengingkari perkara tersebut. Dengan lisan mereka, mereka ingkar. Wastaiqanatha anfusuhum. Tetapi dalam hati mereka, mereka percaya. Tetapi sebagaimana kita tahu, iman ni tuan-tuan, dia bukan i'tiqad dalaman semata-mata. Bukan kepercayaan dalaman semata-mata. Tidak boleh tidak, mesti adanya iqrar dengan lisan, kalimah syahadah. Dan juga mesti tunduk, patuh dan juga taat pada syariat Allah Subhanahu wa taala, pada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, ciri-ciri ini, ciri-ciri ayat ini, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita bahawasanya orang kafir musyrikin dalam hati mereka tahu, bahkan mereka bagi tahu pun dengan mulut mereka, tidak ada yang mencipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka tahu patung-patung berhala mereka yang sebenarnya adalah ibarah, yang sebenarnya merupakan patung-patung menggambarkan orang yang saleh daripada umat terdahulu yang telah mati. Mereka tahu mereka adalah manusia. Orang-orang saleh tersebut, yang mana apabila mereka mati, diukirkan patung-patung mereka, sebagaimana dalam surah Nuh, tuan-tuan, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dalam hadis-hadis yang sahih, tafsir-tafsir yang sahih mengatakan bahawasanya itu ialah nama orang yang saleh di kalangan mereka. Apabila mereka mati, diukirkan patung untuk jadi lambang, tanda peringatan. Yang mereka tahu itu adalah manusia, yang mana la yakhluq, tidak boleh
menciptakan. Jadi memang mereka iktiraf bahawasanya yang mencipta itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tetapi berlaku syirik sebagaimana disebut oleh ramai para ulama. Antaranya ialah Syah Waliullah Ad-Dahlawi rahmatullahi alaih, dia kata syirik orang Arab ni ialah pada sembahan. Pada sembahan. Syirik pada perundangan. Syirik pada i'tiqad adanya kuasa-kuasa tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi kepada orang-orang salih ini untuk mereka mentadbir alam, untuk melakukan sesuatu yang mana sifat-sifat ini ialah sifat uluhiyah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi kepada mereka. Syirik mereka dari sudut itu, tuan-tuan. Adapun syirik dari sudut ciptaan langit bumi tak berlaku lah, sebab mereka tahu, orang kafir Quraisy sendiri tahu, musyrikin Mekah sendiri tahu bahawasanya tidak ada di kalangan makhluk ini yang mana boleh mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Tidak ada. Dari sudut rububiyah itu, tuan-tuan, dari sudut penciptaan itu tidak berlaku syirik. Dari sudut penciptaan itu tidak berlaku syirik. Allahumma illa, kecuali adalah sedikit golongan sedikit yang mana menyembah bintang, yang mana mereka i'tiqad bahawasanya bintang tertentu ini ada kuasa. Mutirna binaui kadha wa kadha. Kami telah diberi hujan disebabkan oleh bintang ini, bintang ini. Itu ada, tetapi qillatun qalilah. Itu ialah sedikit sahaja. Bukan orang kata mainstream di kalangan musyrikin Arab pada waktu tersebut. Tuan-tuan boleh baca benda ni dalam Al-Fawzul Kabir dan syarah-syarah dia oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi rahmatullahi alaih. Dan tuan-tuan boleh baca macam muqaddimah oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah berkaitan dengan anwa' syirk, jenis-jenis syirik. Bila cerita tentang syirik mutaqaddimi al-Arab, syirik orang Arab musyrikin yang awal-awal dulu, dan juga syirik taklid yang berlaku di kalangan orang Arab yang terkemudian, di mana mereka bertaklid kepada datuk nenek moyang mereka tanpa hujjah, tanpa bayyinah. Sebagaimana kita bagi tahu sebelum ni dalam ayat yang ke-20, wa minan nasi man yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Ada di kalangan manusia mereka yang mana berdebat berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan kekuasaan, keesaan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab. Yang ni yang panggil syirik taklid lah, tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala apabila telah buktikan kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai tanda, pelbagai ayat, orang kafir Quraisy lah sekali memang tak ada nak cakap apa pun. Memang mereka lah sekali i'tiqad, lah sekali memang mereka iktiraf dengan mulut mereka sendiri bahawasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mereka berhenti di situ sahaja. Mereka berhenti di situ sahaja. Mereka tidak amalkan tauhid yang sempurna. Mereka kata betul Allah SWT cipta, hak tu kita tidak nafikan. Tetapi pada masa yang sama Allah SWT telah memberi kuasa-kuasa tertentu, kedudukan tertentu kepada manusia-manusia tertentu yang mana mereka telah mati, kami telah buat patung berhala mereka. Sebab tu dalam surah Az-Zumar kata, wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, dan tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mereka itu, patung-patung berhala itu yang mana asalnya adalah orang-orang yang saleh, mendekatkan kedudukan kami di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang senang ceritanya berlaku syirik dalam masalah tawassul, dalam masalah i'tiqad, kuasa-kuasa tertentu untuk mentadbir alam, seperti macam nak bagi anak, boleh jadi intercessor, boleh jadi orang tengah dengan Allah SWT dalam masalah nak turun hujan, dalam masalah nak sekat hujan, dalam masalah menjaga dalam pemusafiran, dalam masalah menjaga harta benda. Nampak tak? Jadi itu ada i'tiqad yang mana mereka i'tiqad ma anzalallahu bihi min sultan, i'tiqad yang mana tidak ada dalil daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi kedudukan-kedudukan tertentu, kuasa-kuasa tertentu kepada orang-orang saleh tersebut yang telah meninggal dunia. Itu dari satu sudut. Dari satu sudut yang lain ialah mereka walaupun yakin bahawasanya Allah SWT telah mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi dan tidak ada zat lain yang boleh menciptakan, dan sekali mereka tidak tunduk dan patuh mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka telah mengubah ajaran Nabi terdahulu. Walaupun ada lagi yang berbaki ajaran Nabi tersebut,
iaitu daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam seperti haji dan seumpamanya, tetapi benda itu telah berubah. Kezaliman di kalangan mereka, zina yang berleluasa, makan harta orang lain secara batil, perhambaan yang melampaui batas. Jadi tuan-tuan, perkara-perkara tersebut menunjukkan bahawasanya mereka tidak bersedia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut uluhiyah, iaitu mengkhususkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah dan juga doa, mengkhususkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan dalam syariat dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang berlaku di kalangan musyrikin Makkah. Dalam ayat yang ke-25 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan, khalaqa, man khalaqa, siapakah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Sebab soalan spesifik tuan-tuan, soalan spesifik, iaitu siapa yang telah menciptakan. Mereka memang tak boleh nak lagi lah tuan-tuan. La yaqulunna Allah. Nescaya pasti dan pasti mereka akan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam ayat ni tuan-tuan, lam tu adalah untuk taukid, adalah untuk kuatkan. Kemudian nun di belakang tu nun taukid, dan bukan setakat taukid, nun taukid thaqilah. Ada 2 penegasan lagi di belakang tu. Nescaya pasti dan pasti mereka akan jawab Allah. Sebab tidak ada satu orang yang berakal pun boleh kata ada kuasa selain daripada Allah yang mana mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Orang kafir Quraisy pun mereka tak dakwa yang orang-orang saleh yang mereka sembah dalam bentuk patung sekarang ni boleh menciptakan. Tidak ada satu orang pun di kalangan mereka yang mendakwa. Sedemikian rupa. Nampak tak tuan-tuan? Sebagaimana saya beritahu, syirik mereka ialah pada i'tiqad mereka sifat-sifat tertentu uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada orang-orang saleh tersebut untuk mentadbir, untuk mengurus, untuk menjaga. Benda itu syirik lah. Dari sudut pengamalan memang syariatnya syirik lah banyaknya, iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam syariat, tak mahu ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya mereka akan cakap la yaqulunna Allah, pasti dan pasti mereka akan cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi SAW, katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab orang musyrikin last sekali mengaku dengan mulut mereka sendiri bahawasanya yang menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi ialah Allah. Jadi yang mencipta tidak akan sama sekali-kali dengan yang dicipta. Khaliq yang mencipta tidak akan sekali-kali sama dengan yang makhluk yang dicipta. Jadi Khaliq itu mestilah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan. Nampak tak? Jadi, apabila sabitnya khaliqiyah Allah Subhanahu Wa Taala, sabitnya sifat mencipta Allah Subhanahu Wa Taala, maka sabitlah juga hanya senya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang Tuhan. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan Tuhan. Dan sabitnya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan. Maka sabitlah juga orang lain yang dicipta itu penuh dengan sifat kekurangan, tidak ada sifat kesempurnaan. Maka dia tidak layak untuk jadi Rabb. Dia tidak layak untuk jadi Tuhan. Nampak tak? Kenapa perlu dia ditaati? Kenapa perlu disembah? Kenapa perlu dia menjadi perantaraan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi tuan-tuan, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul alhamdulillah, wahai Muhammad, ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mana akhirnya kamu semua telah mengiktiraf dengan mulut kamu sendiri bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Daripada ikrar ini, daripada acknowledgement ini, daripada persaksian ini, dapatlah difahami bahawasanya selain daripada Allah, semuanya makhluk yang dicipta. Orang saleh itu pun makhluk, bintang itu pun makhluk, manfaat mudarat itu pun makhluk. Jadi batallah apa yang didakwa oleh orang-orang Arab musyrikin Mekah pada waktu tersebut. Sama ada golongan minoriti yang kata bintang tertentu yang mana menurunkan hujan, ataupun aliran mainstream majority yang mengatakan bahawasanya ada kuasa-kuasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang saleh yang telah meninggal ini. Nampak tak?
Jadi telah terbatallah dakwaan mereka. Maka sabitlah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Rabb yang mana Maha Mencipta, yang mana hanya senya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang wajib disembah, layak disembah. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah makhluk yang mana tidak wajib disembah, tidak layak disembah. Tidak ada apa-apa pun, tidak ada sebarang kuasa pun. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan daripada mereka tak sedar. Kebanyakan daripada mereka tak sedar. Mereka bila ditanya, siapa yang cipta langit bumi, mereka kata Allah. Tapi perbuatan mereka menafikan ikrar mereka, persaksian mereka. Sebab last sekali mereka bertawassul melalui orang-orang yang saleh dengan cara yang tidak betul. Mereka i'tiqad orang-orang yang saleh ini adanya kuasa-kuasa tertentu. Menyebabkan last sekali mereka terus pergi minta dengan orang saleh tersebut. Minta supaya turun hujan daripada Tuhan, daripada idol tertentu, daripada patung tertentu yang mewakili orang saleh tertentu. Minta untuk dapat anak melalui orang saleh yang telah diukir patungnya, melalui patung tertentu. Untuk dapat rezeki sekian, untuk sekian-sekian. Mereka bukan lagi tawassul sebagaimana yang majoriti ulama bagi tahu, ya Allah, inni atawassalu ilaika. Wahai Allah, aku bertawassul kepada engkau. Minta dengan Allah, cuma ada tawassul. Tawassul dengan amal saleh. Tawassul dengan asma'illah al-husna wa sifatihil ula. Tawassul dengan nama-nama Allah, dengan sifat Allah. Ataupun kalau majoriti kata boleh bertawassul dengan Nabi SAW, maka mereka kata, ya Allah, inni atawassalu ilaika bijahin Nabi SAW. Ya Allah, aku bertawassul kepada engkau dengan kedudukan Nabi SAW. Ini majoriti ulama kata boleh, tuan-tuan. Jadi, mereka masih lagi minta dengan Allah. Cuma mereka kuatkan permohonan mereka itu dengan sebut nama Allah, dengan sebut amalan-amalan saleh yang orang tu buat, sebut kedudukan Nabi SAW. Walaupun dalam masalah tawassul dengan jah Nabi, tawassul dengan orang saleh ni, benda yang diperselisihkan oleh para ulama. Saya bukan nak bahas perkara tu panjang lebar, tuan-tuan. Tapi sekurang-kurangnya, orang ni yang kata bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan ulama, dia tidak minta dengan makhluk, dia minta dengan Allah. Cuma isu tawassul tu halal, haram tu, tuan-tuan bahas sendirilah. Tapi yang paling penting dia minta dengan Allah. Dia kata, ya Allah, inni atawassalu ilaika bi jahin Nabi SAW sebagai contoh. Ya Allah, aku bertawassul kepada engkau, aku minta kepada engkau melalui jah kedudukan Nabi SAW untuk engkau turunkan hujan sebagai contoh. Timbul isu kan, boleh bertawassul dengan orang yang saleh semasa dia hidup, tetapi selepas mati tak boleh. Ini antara benda yang dibahaskan. Sebagaimana tuan-tuan tahulah, bagaimana para sahabat ketika mana berlakunya kemarau telah bertawassul dengan Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi SAW semasa Sayyidina Abbas hidup. Nah, tawassul ni bukan minta dengan makhluk, tuan-tuan. Minta dengan Allah. Cuma bukan melalui perantaraan. Cuma kita sebut benda-benda yang mana Allah Subhanahu Wa Taala suka. Nama Allah tu memang lagilah Allah suka. Sifat Allah tu memang lagilah Allah suka. Minta dengan nama Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala nama-nama yang cantik, maka hendaklah kamu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan nama-nama tersebut. Tawassul dengan amal saleh sebagaimana hadis yang masyhur, tuan-tuan. 3 orang lelaki mana terperangkap di dalam gua, betul tak? Tawassulnya Sayyidina Umar ketika mana berlaku kemarau dengan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib ketika mana dia masih hidup. Jadi tuan-tuan, ini ialah orang-orang yang mana ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita sebut, tapi masih lagi kita minta dengan Allah. Berbeza dengan musyrikin Makkah, apabila mereka bertawassul dengan orang-orang yang saleh tersebut, berlaku kesilapan-kesilapan yang banyaklah. Yang pertama sekali sebab ukir patung-patung berhala tu. Ukir patung-patung berhala tu satu benda dosa dah. Kemudian mereka bukan lagi pergi bertawassul kepada Allah melalui patung berhala tersebut ataupun orang yang saleh telah mati tersebut yang telah diletakkan dia punya peringatan melalui patung berhala tersebut. Tak, dia pergi minta terus dengan orang tu. Ayat-ayat yang masyhur kita dengar yang berlaku di kalangan orang yang mengikuti aliran-aliran sufi tarikat tertentu, mereka sebut nama sebagai contoh,
ya fulan, iqdi hajati. Wahai fulan, tunaikanlah hajat aku. Syirik dalam doa, tuan-tuan. Syirik dalam meminta. Ya fulan, iqdi hajati. Wahai fulan, tunaikan hajat aku. Pergi kepada kubur syekh-syekh yang dikatakan mempunyai kedudukan di sisi Allah, mereka kata, ya fulan, rudda dhalati. Pulangkan kepada aku barang aku yang hilang. Wahai fulan, urzuqni waladan. Bagi kepada aku anak. Ini memang syirik lah, tuan-tuan. Memang syirik lah. Sebab apa? Sebab dia telah minta kepada selain daripada Allah. Pada perkara yang mana hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja mampu buat. Perkara yang mana tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia biasa untuk lakukan. Nampak tak? Nampak tak, tuan-tuan? Allah Ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Jadi benda ni berlaku perselisihan di kalangan umat manusia. Ada ramai yang kata boleh dan golongan minoriti yang kata tak boleh sekarang. Mereka tegas dan teguh di atas jalan ini, terutama dalam tawassul yang mana tak ada lagi ayat-ayat yang mana minta pada Allah, tetapi secara zahirnya terus pergi minta sebut nama fulan. Sedangkan orang kafir, tuan-tuan, bila mereka berada di dalam kesusahan, mereka berada di dalam kesulitan, mereka berada dalam keadaan suasana yang begitu tegang, da'awullah mukhlishina lahuddin, mereka telah memanggil Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara tulus, ikhlas, hanya sahaja kepada Allah ditujukan permohonan doa tersebut. Tapi kita hari ini yang mengaku umat tauhid, bila berada dalam keadaan macam tu, kita palingkan kita punya doa kepada siapa? Fulan. Dan fulan tu mati dah pun. Walaupun ada yang kata Nabi Khidir AS masih hidup. Nabi Khidir AS kita tak tahu secara pasti masih hidup ataupun tidak. Nampak tak, tuan-tuan? Jadi perkara-perkara macam ni menyebabkan apa, tuan-tuan? Kita ni semakin jauh daripada ajaran Al-Quran berkaitan dengan tauhid itu sendiri. Kalau kita cerita panjang lebar ni memang tak habis, tuan-tuan. Tetapi kita nak bagi tahu bahawasanya ramai di kalangan manusia yang mana ikrar mulut dia betul. Allah mencipta. Allah yang cipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Allah Maha Kuasa. Tetapi perbuatan dia, tindak tanduk dia, tingkah laku dia, seolah-olah menafikan ikrar mulut dia. Sebab tu Allah SWT kata, bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan ramai di kalangan mereka yang mana tidak mengetahui. Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah apa yang ada di laut, di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan juga bumi, apa yang ada di bawah bumi. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya sahaja dialah yang maha kaya dan juga maha terpuji. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya sahaja dialah yang maha kaya, yang maha terpuji. Bila telah sabit bahawasanya Allah yang mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi, dan musyrikin Mekah, orang kafir Quraisy, mereka iktiraf benda ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila kamu faham benda tu, ketahuilah bahawasanya lillah ditakdimkan jar majrur. Preposition ni, tuan-tuan, untuk Allah ni, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil preposition lah tak? Untuk tu kita kata for Allah, untuk Allah ataupun to Allah, belongs. Jadi ini dipanggil sebagai jar majrur. Dalam bahasa Arab balaghah, apabila ditakdimkan jar majrur ini, dia memberi makna apa, tuan-tuan? Dia memberi makna hasar, iaitu hanya senya, iaitu tidak lagi untuk orang lain, hanya senya untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ma fis samawati wal ard, apa sahaja yang ada di langit dan juga di bumi. Dari sudut apa? Dari sudut pemilikan, ijadan, dari sudut penciptaan. Allah yang cipta, ijadan wa khalqan, dari sudut penciptaan, mewujudkan, menghidupkan semua langit bumi ni, tuan-tuan, dan apa yang ada di antara keduanya. Dari sudut menciptakan, dari sudut mewujudkan, itu Allah sahaja yang buat. Kemudian bukan setakat Allah SWT buat jadi milik orang lain, tidak. Wa milkan, dan jadi milik Allah juga. Nampak tak? Wa milkan, ijadan wa khalqan wa milkan. Kita hari ini kita buat sesuatu, kita jual jadi milik orang lain. Kita tolong buat rumah orang sebab kita tukang rumah. Kita buat-buat last sekali rumah tu jadi milik orang lain. Nampak tak? Kita buat kerja, tulis buku dan seumpamanya last sekali sebab royalty.
sebab hak cipta terpelihara jadi milik orang lain, kita dapat bayaran kali pertama, kali kedua sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu, tuan-tuan. Allah yang cipta, Allah yang buat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki dengan pemilikan yang mutlak, khalqan wa ijadan wa milkan. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala segala apa yang ada di antara langit dan bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dari sudut ciptanya Allah buat, miliknya Allah punya. Wa tasarrufan, Allah Subhanahu Wa Taala bila dia memiliki, bebaslah Allah Taala nak buat apa yang dia nak buat. Hari ni kadang-kadang tuan-tuan, kita ada pemilikan tapi tak bebas. Betul tak? Kita ada pemilikan, kita tak bebas. Banyak benda adalah milik kita tapi kita tak bebas. Kita tak boleh nak buat apa yang kita suka. Hatta duit kita simpan dalam bank pun tuan-tuan, bukan mudah kita nak keluarkan. Lebih daripada had limit yang dibenarkan. Betul tak? Bukan mudah untuk kita keluarkan lebih daripada had limit yang dibenarkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Makhluk-makhluk ini adalah pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila pemilikan yang sempurna, milkut tam, pemilikan sempurna, Allah Subhanahu Wa Taala bebas untuk tasarruf, untuk buat apa yang dia suka. Nampak tak? Dan semua manusia, ciptaan-ciptaan yang lain selain daripada manusia pun, semuanya adalah hamba bagi Allah, dengan erti kata Allah Subhanahu Wa Taala bebas nak buat apa pada kita. Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat, satu-satunya zat yang mana maha kaya dan juga maha terpuji. Kenapa maha kaya, tuan-tuan? Semua benda ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Semua ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada Allah, semuanya bersifat dengan sifat faqar. Semuanya bersifat dengan sifat kemiskinan, kefakiran. Berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala isyaratkan, kalau manusia tidak mahu beriman, tidak mahu taat, tidak mahu patuh, bahasa mudah kita, mampu pergi ya, mau. Tak, yang paling penting Allah Subhanahu Wa Taala tu Al-Ghani. Al-Ghani ni tuan-tuan, tidak berhajat kepada siapa-siapa. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada siapa-siapa. Orang beriman ke, orang tidak beriman ke, tidak akan mengurangkan kemuliaan, tidak akan menambahkan kemuliaan, keesaan, kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sedikit. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ialah zat yang sempurna. Zat yang sempurna. Sebagaimana kita akan jumpa nanti. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah al-haqq, iaitu ats-tsabit, yang mana tidak akan berubah-ubah, tidak akan bertambah kehebatan, kekuasaan, kekuatan, keizzahan disebabkan oleh pujian-pujian manusia, imannya manusia, ketaatan manusia, amal ibadat manusia. Dan tidak akan sekali-kali berubah, jadi semakin turun kerana manusia kufur, kerana manusia ingkar, kerana manusia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah hak. Haknya apa, tuan-tuan? Thabit. Nampak tak? Antara tafsiran je lah. Jadi innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah satu-satu zat yang mana maha kaya. Laqad sami'a Allahu qawla alladhi naqalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Ada di kalangan orang kafir ni yang tak sedar diri ni, mereka kata apa? Innallaha faqir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu fakir, miskin. Wa nahnu aghniya. Kami adalah orang yang kaya. Tidak, tuan-tuan. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Kalau tuan-tuan tengok dalam bahasa Arab ni adanya penguat dengan inna, sesungguhnya. Huwa datangnya dhamir fasal sekali lagi. Kemudian datangnya khabar dalam bentuk ma'rifah. Alif lam, alif lam. Hasar ala hasar, taukid ala taukid. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja satu-satunya zat, Tuhan yang sebenar-benarnya, yang maha kaya, yang maha terpuji. Al-Hamid, maha terpuji. Walaupun manusia tak puji, Allah Subhanahu Wa Taala maha terpuji. Nampak tak, tuan-tuan? Sebagaimana orang yang mulia, syarif, orang yang mana mulia, walaupun dihina, dicaci, orang tuduh, orang fitnah macam-macam, dia tetap syarif, dia tetap mulia. Jadi tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki apa sahaja yang ada di langit, apa sahaja yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi. Jadi untuk jauhkan daripada salah faham bahawasanya pemilikan Allah ini hanya apa yang ada di langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua bumi sahaja, yang manusia nampak dengan mata kasar dia, ataupun yang manusia mampu fikir sahaja. Maka tuan-tuan,
Allah Subhanahu Wa Taala bawa ayat yang seterusnya untuk menghilangkan confusion itu, untuk menghilangkan kesalahfahaman itu. Allah Subhanahu Wa Taala kata tak, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala is beyond that. Manusia tidak akan mampu untuk fikir. Manusia tidak akan mampu untuk fikir, manusia tidak akan mampu untuk gambarkan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Allah SWT kata, walau annama fil ard. Dan jikalah adanya di bumi ini, ataupun apa sahaja yang ada di bumi ini, min syajaratin, mana-mana pokok. Tidak ada satu pokok pun yang tertinggal. Semua pokok yang ada di atas muka bumi ini telah dijadikan sebagai aklam, telah dijadikan sebagai pena. Buriat aklaman, kan dia buat pena yang macam kaligrafi. Dia tak ada dakwah tuan-tuan, tapi dia buat sebagai pena lah. Kalaulah semua pokok-pokok min syajaratin, dia datang dalam bentuk isim jins jam'i ni tuan-tuan. Min syajaratin menunjukkan kepada satu pokok, itu mana-mana pokok, tidak ada yang terkecuali pun, tidak ada yang tertinggal walaupun satu. Katakan jika semua pokok yang ada di permukaan bumi ini, tidak ada yang satu pun yang tertinggal. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Aqlamun. Semua ni telah dijadikan sebagai pen. Yang macam kita kata pensel kaligrafi itu kan, yang akan dicelup dengan dakwah tadi. Buriat aqlaman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Kalaulah semua pokok-pokok yang ada di permukaan bumi ini, tidak ada pengecualian, semuanya telah dijadikan sebagai pena. Wal bahru yamudduhu, dan pada masa yang sama, waw tu haliyah, pada masa yang sama dalam hal keadaan al-bahr tu jadi mubtada, yamudduhu jadi khabar, dalam hal keadaan lautan yamudduhu telah memberikan dakwat. Ha tu dhamir ha tu kembali kepada midad, iaitu dakwat. Wal bahru yamudduhu, dan bahar itu telah memberikan dakwat. Bahar itu, air-air lautan itu telah menjadi dakwat. Menjadi dakwat, senang cerita. Yamudduhu midadan. Air lautan yang banyak-banyak tu, yang tak silap saya hampir 75% kan, dalam permukaan bumi ni adalah air-air, semua itu menjadi dakwat. Untuk dijadikan dakwat, bagi apa tuan-tuan? Bagi pen-pen tadi, ataupun alat tulis tadi, untuk menulis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menulis makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya menulis benda yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala bukan setakat satu lautan itu tuan-tuan. Min ba'di sab'atu abhurin, kaman sab'atu abhur. Banyak lagi, 7 kali ganda itu lagi. Dalam kitab-kitab tafsir kata sab'ah di sini bukan kerana 7 saja. Maksudnya sekarang berapa? 8 kali ganda lah. Yang laut yang pertama dengan 7 kali lagi. Bukan tuan-tuan. Sab'ah di sini di sisi orang Arab adalah untuk menunjukkan kepada kasrah, untuk menunjukkan kepada banyak. Maksudnya berkali lagi sampai infinity sekalipun. Kalau kita jadikan sebagai dakwat untuk kita tulis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ma nafidat kalimatullah, nescaya kalimah Allah Subhanahu Wa Taala iaitu ma'lumatullah tidak akan sekali-kali akan habis. Tidak akan sekali-kali habis. Tidak akan sekali-kali habis. Nampak tak? Kalimat diterjemah sebagai maklumat, iaitu perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala tak cipta, kekuatan, kehebatan, keazahan, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, semua tu berada di bawah tafsiran kalimatullah, tidak akan sekali-kali habis. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Aziz, Maha Perkasa. La yaghlibuhu syai'. Tidak ada satu benda pun yang mana boleh mengalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana boleh mengatasi Allah, yang mana boleh membatalkan keputusan Allah. Tidak ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala
Hakim, maha bijaksana pada pentadbirannya, pada penciptaannya, pada syariatnya. Dan apa yang telah diingkari oleh orang kafir Quraisy sebelum ini, iaitu takkanlah apabila kami ni telah mati jadi tulang belulang, Allah Subhanahu Wa Taala boleh hidupkan kami serentak. Dikatakan ayat ini turun kepada jamaah musyrikin, adanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ke? Ubay bin Khalaf adalah jamaatul musyrikin yang mana menafikan, memperolok-olokkan. Bila baginda Nabi SAW kata, manusia ni akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat untuk hisab. Jadi mereka telah memperolok-olokkan. Mereka kata kami semua dah jadi tulang belulang dah. Bagaimana hendak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan seorang, bukan dua orang. Ramai, jutaan, bilion manusia daripada dahulu sampai sekarang. Dan satu lagi, Allah cipta kami adalah atwaran, berperingkat-peringkat. Daripada setitis air mani, kemudian jadi nutfah, jadi alaqah, jadi mudrah, jadi segumpal darah, kemudian jadi seketul daging. Ambil tempoh masa yang panjang. Jadi hari kiamat nanti, Allah Subhanahu Wa Taala nak ciptakan kami macam mana? Letihlah Allah kalau macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Sebenarnya tidaklah penciptaan kamu kali pertama dahulu, wala ba'athukum, dan tidaklah juga kebangkitan semula kamu kali kedua selepas kamu mati, illa ka nafsin wahidah, ai illa ka ba'thi nafsin wahidah. Ada hazaf tengah tu tuan-tuan, selepas kaf tu, illa ka ba'thi nafsin wahidah. Sama sahaja, seperti senangnya seperti untuk menghidupkan satu jiwa sahaja. Tidak ada beza bagi Allah SWT hidupkan seorang ataupun dua orang, atau 10,000 orang, ataupun 2 juta orang, ataupun 2 bilion orang. Ma khalqukum, tidaklah cipta seorang di kalangan kamu, ataupun 2, ataupun 3, ataupun mana-mana bilangan, dan tidaklah membangkitkan satu orang di kalangan kamu, ataupun 2, 3, sampailah mana-mana bilangan, illa ka nafsin wahidah. Ai illa ka khalqi nafsin wahidah, illa ka ba'thi nafsin wahidah. Kecuali seperti menciptakan satu nyawa, ataupun membangkitkan satu nyawa. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. Dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memulakan penciptaan, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan penciptaan tersebut, hidupkan kembali. Wa huwa ahwanu alaih. Dalam ayat ni Allah Taala kata mudah lagi, tapi sebenarnya dia bukanlah mudah lagi, sebab semua benda ni pada Allah Subhanahu Wa Taala sama sahaja. Ala kullin, Allah Subhanahu Wa Taala kata, penciptaan kamu seorang ataupun ramai, membangkitkan kamu semula seorang ataupun ramai, illa ka nafsin wahidah, seperti cipta satu jiwa ataupun bangkitkan satu jiwa. Tak ada satu perkara yang payah pun. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar juga maha melihat. Ayat yang sebelum ni tuan-tuan, wala in sa'altahum, ayat yang walau annama fil ardi min syajaratil aqlam, ayat ni ayat makkiyah, turun di Mekah. Bila baginda Nabi SAW sampai ke Madinah, kan di Madinah ni ada pendeta-pendeta Yahudi. Jadi, pendeta-pendeta Yahudi ni kata, wahai Muhammad, telah sampai kepada kami ayat yang kamu baca. Antara benda-benda yang ditanyalah selain daripada roh dan seumpama ayat ini. Jadi, bukan. Ayat yang sebelum tu, bal aktsaruhum la ya'lamun. Banyak yang tidak mengetahui. Yahudi tanya, wahai Muhammad, ayat ini maksudkan kami ataupun maksudkan golongan kamu? Jadi, dalam dua ayat Nabi SAW kata, kedua-duanya. Allah bagi tahu di kalangan orang kafir Quraisy pun, orang Quraisy, orang Mekah pun, ramai yang tidak mengetahui. Di kalangan kamu pun ramai yang tidak mengetahui. Jadi kata, macam mana kami tak tahu? Allah SWT telah bagi kepada kami Taurat, yang mana itulah kitab Allah, mengandungi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang Yahudi ni sangka mereka tahu semua benda dah, disebabkan mereka ada Taurat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ayat, lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid, walau annama fil ard min syajaratin aqlamun, ila akhiril ayat.
Nak bagi tahu bahawa apa yang kamu tahu itu sedikit sahaja. Bukan keseluruhan ilmu Allah. Bukan keseluruhan ilmu Allah, tetapi sedikit sahaja. Bahkan di sana banyak lagi perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagi tahu kepada umat manusia. Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagi tahu kepada umat manusia. Jadi tuan-tuan, saya rasa sampai sini sahajalah dulu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik kepada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar, untuk amal, untuk sampai. Esok insya-Allah kita akan baca beberapa ayat lagi menyambung bukti-bukti yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tunjukkan kepada umat manusia, menunjukkan kepada keesaan, kekuasaan, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah dalam 2 hari lagi, kalau tidak ada aral melintang tuan-tuan, kita boleh habiskan surah Luqman ini, sebab tinggal 1 muka surat je lagi. Tinggal 1 muka surat je lagi. Okey, antara benda yang disebut, innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah SWT maha mendengar dan maha melihat. Kenapa ditutup dengan ayat ini? Apabila berlakunya ba'ath, apabila berlakunya kebangkitan semula, seluruh manusia yang pernah Allah SWT ciptakan di atas muka bumi ini, sehinggalah manusia terakhir yang akan dilahirkan sebelum berlakunya hari kiamat, maka mungkin orang kata, macam mana lah Allah nak handle semua benda ni? Nak bangkitkan keseluruhan, kemudian kumpul satu tempat, nak hisap keseluruhan mereka. Lama mana akan ambil surah ni? Akan ambil masa semua ni? Allah SWT tulis, Allah SWT tutup innallaha sami'un basir pada ayat ini. Sesungguhnya Allah SWT maha mendengar dan Allah SWT maha melihat. Jadi dia kata apa? La yashghuluhu sama'u sautin an sama'i sautin akhar. Allah Ta'ala dengar satu suara, tidak akan menyebabkan Allah SWT itu jadi lalai daripada suara-suara yang lain. Basirun la yashghuluhu isaru syai'in an ibsaru syai'in an ibsari syai'in akhar. Allah Ta'ala lihat kepada satu-satu makhluk, tidak akan menjadikan Allah lalai, lupa daripada makhluk-makhluk yang lain. Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti, bahkan sekarang pun, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu benda pun yang mana terlepas daripada pengetahuan, daripada pendengaran, daripada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.